Ya, Assalamualaikum semua. Kali ni saya nak kongsi macam mana kita nak buat satu borang pentaksiran untuk satu aliran. Okey, bermakna contohnya saya cuba tahun 6, jadi saya akan buat uh, pentaksiran bahasa Inggeris pemahaman. Okey. Yang ni kalau cikgu dah buat pun tak ada masalah kan. Dia nak naik auto. Jadi saya pun letaklah Pantia Bahasa Inggeris. Ni kepulang pada cikgu lah. Cikgu nak letak tahun ke, PDPR ke dan sebagainya, cikgu letak lah. Okay. Pertama sekali, setting. Kita akan buang semua ni. Okay. Presentation, kita buat show progress bar. Cikgu nak shuffle pun boleh. Okay. Shuffle ni maksud dia soalan dia akan jadi random lah, rawak. Tapi saya tak payahlah kan. Okay. Show link to submit another responses. Saya tak payah. Okay. Cikgu buang sebab nanti cikgu akan dapat macam-macam berapa kali percubaan banyak. Okay, jadi buang. Yang ni boleh letak. Letaklah. Terima kasih kerana menjawab. Contohlah boleh letak. Okay. Sebenarnya kita tengok quizzes. Okay. Function ni kita on. Okay. Untuk soalan objektif pun boleh. Subjektif pun boleh. Okay. Release grade kita buat later. Okay. Lepas buat ni, kita pergi balik kat general, cikgu buang ni, collect email. Okay, sebab nanti budak kena masuk dengan email. Okay, pergi ke quiz balik. Later, sebab apa kita ambil later ni? Sebab kalau lah murid tengok markah selepas dia selesai quiz, dia akan cuba lagi sekali untuk dapatkan markah yang lebih baik. Okay, jadi berjadi masalah lah pada kita. Kita nak kena padam pula. Kita nak kena pilih respon mana yang kita nak, ataupun respon mana yang dia jawab dulu. Susah. Jadi kita buat later. Nanti bila masuk dalam WhatsApp group, kita pesan lah jawab cuma sekali saja. Okay. Markah akan diberi selepas semua selesai. Bagi tahu macam tu. Okay. So miss questions ni, kalau murid kita nak tunjuk jawapan yang salah, jadi ini kita off juga. Sebab apa? Nanti dia akan cuba lagi sekali. Faham tak? Bila dia salah, dia nak cuba lagi sekali. Sebab kita bukan ada di sekolah nak larang dia. Jadi dia bebas buat bila-bila masa. Correct answer pun kita buang. Point value pun kita buang. Okay? Semua ni kita buang. Untuk memudahkan kita. Jadi bila murid jawab ni, pesan jawab sekali sahaja. Dan jangan guna nama orang lain. Kan? Kita tak mahu dia cuba 2 kali. Itu sahaja. Dan markah kita beri serentak macamlah kita buat sistem SAPS yang betul. Okay, ini saya beritahu sebab nak memudahkan kita buat quiz dan buat pentaksiran ni. Kita tak mahu nak pening kepala. Okay, kita save. Okay, ini bahagian pertama. Bahagian pertama kita akan letak kelas terlebih dahulu. Okay, yang pertama contoh di tahun 6 kita ada 6 Ibnu Sina. Dan yang kedua kita ada 6 Ibnu Khaldun. Baik, selesai dua ni, yang ni tak payah letak markah. Kita buat required. Okay, jadi kita ada 2 pilihan kelas. Okay, lepas tu kita masuk ke section baru. Section baru kita akan letak yang pertama tadi 6 Ibnu Sina. Okay, 6 Ibnu Sina. Dan kita tambah soalan. Okay, soalan ni untuk murid, kita pilih nama lah. Kita letak nama murid. Okay, macam saya ajak hari tu, kita letak multiple choice dan kita ambil data daripada Excel. Okay, data daripada senarai nama Excel yang kita download daripada Telegram tu. Okay, kita paste dekat option 1 ni, kita dapat nama semua. Macam biasa, required. Okay, jadi kita dah dapat senarai nama tahun 6. Okay, baik. Kemudian kita tambah pula yang kedua, 6 Ibnu Khaldun. Okay, 6 Ibnu Khaldun ni macam tadi juga, kita letak nama murid.
Okey, kita ambil nama di sebelum tu set dulu multiple choice dan kita ambil nama dekat Excel yang senarai nama tu. Okey, kita akan paste dekat sini. Okey, kita akan dapat nama murid 6 Ibnu Khaldun. Okey, macam tadi juga setting dia tak payah letak markah dan required juga. Okey, jadi sekarang ni saya nak bagi tahu cikgu macam mana cikgu nak pecahkan uh, satu form ni kepada dua kelas lah. Okey, cikgu tengok kat sini 6 Ibnu Sina. Okey, kita tekan continue to next section. Okey, selepas mereka pilih ni, okey, dia boleh pergilah ke section mananya mereka akan masuk. Okay, after section 1, dia akan pergi ke kelas yang dia pilih tu. Okay, ni pergi kat sini ya. Go to section based on answer. Cuba ambil dekat titik 3 ni. Okay, untuk Naim Lusina, dia akan pergi dekat section 2 lah. Yang senarai nama kita letak tadi, kita tekan dekat sini. Okay, kalau Naim Ibn Khaldun, kita pilih Naim Ibn Khaldun. Bermakna, lepas dia klik Naim Lusina, dia akan terus masuk ke senarai nama dia. Kalau dia klik Naim Ibn Khaldun, dia akan masuk ke section 3. Maknanya section 2 ni dia tak masuk dah. Dia terus pergi dekat section 3 Naim Ibn Khaldun. Okey. Okey, untuk section ni pula Naim Lusina ni. Okey, lepas dia klik nama, okey, cikgu pergi bawah ni. Continue. Okey, kita tambah satu lagi selepas ni. Kita tambah satu lagi section. Ni last kali tau, last kali kelas yang terakhir tambah section. Kita tambahlah contoh soalan objektif. Okey, cikgu tengok balik dekat senarai nama kelas pertama Naim Lusina. Cikgu tekan go to section 4. Maknanya apa? Lepas dia pilih nama, dia tak masuk dah section 3 ni. Dia akan skip. Okey, sama juga 6 Ibn Khaldun. Pergi dekat sini, terus masuk ke soalan. Okey, saya tunjuk preview kat cikgu. Okey, bila dia pilih 6 Ibn Sina, dia akan pergi ke kelas 6 Ibn Sina. Okey, contoh satu nama, dia akan pergi dekat soalan objektif. Okey. Okey, kalau kita buat balik 6 Ibn Khaldun. Okey, pilih. Okey, dia akan pergi terus ke kelas 6 Ibn Khaldun. Okey, pilih satu nama. Okey, jadi dah sampai ke bahagian soalan. Jadi itulah cara untuk kita guna satu borang saja untuk satu aliran. Okey, kemudian cikgu masukkanlah soalan cikgu tu. Nanti murid jawab macam biasa dan kita boleh tengok dekat responses. Kita download dekat sini. Kita download kepada bentuk Excel. Okay, spreadsheet ni contoh kita ni create baru. Okay, bila kita create, nanti dia akan pergi dekat spreadsheet ni. Okay, ni semua ikut kelas, nama murid dan markah dia. Okay, jadi cikgu boleh tengok markah budak-budak cikgu dekat sini lah. Contoh 6 IK dia akan ada kat sini, 6 S, 6 IK dia dekat sini, markah dia dekat sini. Dia boleh juga susun ni, cuma tak perlulah saya tunjuk. Okey. Cikgu nak download Excel, cikgu download Excel. PDF pun boleh. Okey. Jadi markah tu ada dalam laptop dah, tak payah nak online. Okey, itu saja untuk kali ni. Terima kasih.